Yo, what's going on YouTube? Kita berjumpa lagi untuk series Top 7 kali ini. Aku akan bercakap pasal 7 perlawanan paling kontroversi dalam sejarah moden bola sepak. Kriteria yang aku letak adalah perlawanan tahun 2000 ke atas, memandangkan viewers channel kami kebanyakannya orang muda. So, tunggu apa lagi? Let's find out. Nombor 7, Manchester United versus Arsenal ataupun juga dikenali sebagai Pizzagate. Perlawanan antara Man U dengan Arsenal dulunya adalah satu fixture yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai disebabkan physicality dan juga sengit. Tapi ada satu fixture ni yang memang disebut-sebut sampai sekarang dan aku rasa jadi salah satu legenda lah dalam kedua-dua kelab ni, iaitu fixture tahun 2004. Signifikannya fixture ni disebabkan Man U dah berjaya leburkan rekod tanpa kalah Arsenal sebanyak 49 match. Tak cukup 90 minit, player sambung pula lawan dekat tunnel menuju ke dressing room. Masa tu space yang kecil, memang orang main tolak-tolak, bising, riuh rendah masa tu, dan player berbalas-balas tumbukan. Tapi tiba-tiba semua diam. Orang pelik semua kenapa diam. Rupanya ada satu pizza slice sampai tepat kena dekat muka Sir Alex Ferguson. Masa tu pizza tu sampai kena muka dia, dan then pelan-pelan jatuh kena kut dia. Masa tu semua orang expect Ferguson akan mengamuk lah. Tapi end up dia cuma diam dan masuk ke dressing room, tukar baju. Selama 13 tahun, identiti siapa yang baling pizza dekat muka Ferguson tu menjadi rahsia. Sampailah tahun lepas 2019, Cesc Fabregas mengaku dalam satu talk show TV ni yang dia lah orang yang baling pizza dekat Ferguson. Tonight, can we finally put the case of the flying pizza to bed once and for all? Were you the culprit who threw the pizza? Nombor 6, Belanda versus Portugal ataupun juga dikenali sebagai The Battle of Nuremberg. Match ini berlangsung ketika pusingan ke-16 Piala Dunia 2006. Kedua-dua tim masa tu ada player yang padu macam Ronaldo, Figo, Robben dan juga Deco, tapi nampaknya sikit pun tak minat untuk main bola. Sepanjang perlawanan, kedua-dua tim berbalas-balas tackle. So, Mark Van Bommel jadi orang pertama yang kena kad kuning seawal minit kedua. Dan Khaled Bolarus pula, walaupun dia tibai Ronaldo sampai tinggalkan kesan start dekat paha Ronaldo, kena kad kuning je. Masa tu minit ke-6. So, hampa bayangkan lah, minit ke-6 dah 2-3 kad kuning. Minit 90, referee dah angkat 20 kali tangan untuk bagi kad. 16 kad kuning dan juga 4 kad merah. Tu pun aku rasa patutnya lebih. Contohnya macam Luis Figo, dia tanduk Mark Van Bommel tapi dapat kad kuning je. Hampa ni nak main bola ke nak main gusti? Nombor 5, Belanda versus Spain. Fans bola mestilah nak tengok final yang penuh dengan taktikal, fun dan juga banyak gol. Tapi sebaliknya pula berlaku masa final 2010. Sebelum ni jumlah paling banyak kad dikeluarkan masa final adalah 6. Tapi dalam match tu, Belanda dengan Spain buat sebanyak 14 kad kuning, 1 kad merah dan juga 47 foul. Belanda tahu mereka tak boleh menang secara fair dengan Spain, memandangkan tahun 2010 adalah peak year untuk tiki-taka football. So, mereka pilih cara alternatif untuk menang World Cup. Caranya dengan sepak menyepok dan juga terajang sana terajang sini. Dengan buat tactical foul, Belanda berjaya halang Spain untuk skor sampailah extra time. Spain finally dapat juga initial score dan Belanda end up tangan kosong. Nombor 4, South Korea versus Italy. Apa yang kita nampak mungkin performance underdog daripada Korea masa Piala Dunia 2002. Hakikatnya tak. Ramai orang cakap Korea masa kempen Piala Dunia tu mereka harapkan favor daripada referee disebabkan mereka ni tuan rumah. Jadinya referee ni favor mereka dengan cara kadang-kadang offside, tak kira offside, bila foul tak tiup whistle. So keputusan merepek pada match ni terjadi seawal minit ketiga lagi, bila mana Itali concede penalty disebabkan soft touch daripada salah satu defender Itali. Tapi luckily Buffon save penalty tu, so still 0-0. Banyaklah keputusan merepek malam tu. Contohnya Del Piero kena siku dekat muka tapi tak dapat penalty. Maldini kena sepak dekat muka, tiup whistle pun tak. Totti dapat second yellow sebab dia katakan dive, padahal memang ada sentuhan dan patutnya Itali sepatutnya dapat penalty. Yang menambahkan kontroversi lagi bila mana referee malam tu Byron Moreno digantung 20 perlawanan oleh FA Ecuador disebabkan match fixing Ghana versus Uruguay Piala Dunia 2010. Bila sebut pasal kontroversi, memang wajib ada nama seorang player ni. Siapa dia? Luis Suarez. Momen gila Suarez
yang juga dikenali sebagai Hand of God membuatkan satu Afrika masa tu boykot dia dan jadikan dia musuh nombor satu. Hampa bayangkan, persatuan-persatuan bomoh dekat Afrika masa tu semua dah bersatu nak santau dia. Ada dua sebab lah aku rasa kenapa orang benci sangat dekat dia. Yang pertama, sebab dia dah halang Ghana daripada jadi skuad pertama Afrika yang masuk ke semifinal Piala Dunia. Dan yang kedua, sebabnya Afrika masa tu tuan rumah. Uruguay datang sebagai tetamu, lepas tu buat taik belah dekat dia. Memang orang marah ha. Tapi tu lah, in his defense, aku rasa mana-mana player yang dalam situasi Suarez akan buat benda yang sama. Orang Uruguay panggil perbuatan dia ni sebagai gara carua, yang bermaksud never give up attitude dan juga fighting spirit. Nombor 2, Republic Island versus France. Walaupun kejadian ni dah berlaku lebih 10 tahun dan Thierry Henry pun dah publicly minta maaf dekat penduduk island, tapi mereka still bitter dan berdendam dengan dia. Sebab apa? Dalam perlawanan penentu playoff Piala Dunia, bola yang sepatutnya keluar daripada garisan, dia pegang oleh Thierry Henry sebanyak 2 kali sebelum dia assist bola tu kepada William Gallas, seterusnya melayakkan France ke final stage Piala Dunia. Fans Republic Island banyak yang bengang sebabnya dalam match tu France tak adalah terror mana, walaupun squad mereka ada banyak player star macam Benzema, Anelka, Henry, Evra. Tapi apa yang orang cakap karma jadi betul dekat France. Masalah demi masalah berlaku masa mereka dekat Piala Dunia. Contohnya Anelka bergaduh dengan coach and then kena tendang keluar daripada squad. And then player-player lain semua boycott training. Dan hasilnya mereka cuma menang 1 mata daripada 9 mata dan tersingkir dekat pusingan awal. Nombor 1, Chelsea versus Barcelona. Reaction dia Drogba lepas match ni boleh aku katakan reaction semua fans bola sepak, tak kisah fans Chelsea ataupun fans neutral. Dilabel sebagai perlawanan paling kontroversi dalam sejarah Champions League. Secara miracle-nya Barcelona layak ke semifinal instead of Chelsea. Kalau hampa ingat balik lah, dari perlawanan ni jugalah label UEFA Lona lekat dekat Barcelona sampai sekarang. Dalam match ni bukan tekat 1, 2 tapi 6 panggilan penalti tak diberi oleh pengadil untuk Chelsea. Dan daripada 6 tu aku rasa sekurang-kurangnya 4 adalah clear cut penalti. Eric Abidal tarik Drogba dalam kotak penalti, tak dapat penalti. PK handball, itu handball, tak dapat penalti. Kalau hampa tak percaya, hampa boleh tengok balik lah betapa teruknya kualiti referee malam tu. Dia seolah-olah macam Chelsea je main atas padang, Barcelona tak ada. Lepas match tu, Didier Drogba digantung sebanyak 5 perlawanan, manakala referee pula, Tom Henning, tak pernah lagi dapat panggilan untuk jadi referee dekat Eropah. And kita tahu, the rest is history. Barcelona menang Champions League season 2 dan dianggap sebagai one of the best in the world. So, sampai kat sini saja videoku pasal top 7 perlawanan paling kontroversi dalam sejarah bola sepak. Kalau hampa rasa aku tertinggal some teams, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa like, subscribe, share and komen. Komen yang membina, jangan komen yang menghina. I'll see you when I see you. Bye-bye.